Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya nak memberi satu gambaran. Dunia kini menerima satu berita meraih satu perhatian. Kisah tentang adik Ryan, seorang kanak-kanak berumur 5 tahun, terperangkap di dalam sebuah perigi. Kedalamannya ada yang kata 32, ada yang kata 35. Penonton, 3 hari terperangkap. Cuba kita bayangkan. Bantuan hayat yang diberikan, oksigen untuk bernafas, saluran makanan yang diberi melalui saluran paip. Satu analogi yang begitu mudah untuk kita hadam. Kematian adalah satu perkara yang pasti dan pasti akan berlaku. Apa bantuan hayat anda satu hari nanti? Tidak lain dan tidak bukan kalamullah, buku manual panduan kehidupan Al-Quran yang sedang berada di hadapan saya, dan saya yakin tafsir pimpinan Ar-Rahman yang berada di hadapan penonton semua. Dunia kini gempar dengan situasi ini. Dan penonton, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iniza, apa khabar? Khair, Alhamdulillah. Sehat. Dunia kini gempar dengan kita katakan peristiwa adik Ryan. Mungkin kita boleh mohon Ustaz untuk memberikan sedikit, kita katakan, kata-kata berkenaan dengan isu semasa. Ustaz, silakan. Tentunya saudara Da'i Nizal dan para penonton sekalian, kita merasa duka cita dan kita merasa simpati dengan apa yang berlaku kepada adik Ryan, dan peristiwa ini telah mengetuk pintu hati kita semua untuk kita mengasihi kepada kanak-kanak, kepada anak-anak, dan tentunya apa yang berlaku ini, marilah kita mengambil ibrah, kita mengambil pedoman untuk kita menjadi seorang bapa, menjadi seorang yang dewasa, yang lebih menghargai anak-anak dan kanak-kanak yang berada di samping kita, kerana kasih sayang itulah sebenarnya yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kisah adik Ryan ini mengetuk pintu hati semua insan yang berada di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton, mudah-mudahan peristiwa ini mendatangkan pengajaran ibrah kepada kita. Dan Ustaz, kita mohon untuk seketika waktu sahaja kita sedekahkan Al-Fatihah untuk adik Ryan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baiklah penonton, kita teruskan dengan silibus pengajaran kita untuk pagi ini, iaitu tafsir dan taranum. Saya kira penonton yang berada di rumah ataupun yang melihat kita melalui ruangan Facebook telah pun bersedia dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Penonton, anda boleh rujuk pada halaman 1259, dan insya-Allah 2 jam kita bersiaran langsung seperti biasa. Kita hanya akan tadabbur 3 ayat sahaja. Ayat 73, 74 dan 75. Kita ambil setiap saat detik peluang ini, istifadah, manfaat kebaikan daripada setiap ayat. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan tergerak keimanan kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Da'i Nizal dan para penonton yang dirahmati Allah. Pagi ini seperti yang Da'i Nizal maklumkan, kita akan menyambung perbincangan kita surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat nombor 73 sehingga ayat nombor 75. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا
كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya, maksudnya, akhirnya dikatakan kepada mereka, mana dia berhala-berhala yang kamu dahulu sekutukan dengan menyembahnya atau memujanya selain Allah? Mereka menjawab, benda-benda itu telah hilang lenyap dari kami. Bahkan yang sebenarnya kami dahulu tidak pernah sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Sebagaimana Allah menjadikan mereka sesat, dengan demikian pula Allah menyesatkan orang-orang kufur ingkar, orang yang menentang maksud ayat-ayat Allah. Lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan azab siksa, balasan buruk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah pada hukum Tuhan, dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berleluasa, yakni dalam maksiat. Jadi ini 3 terjemahan ayat yang sama-sama kita akan tadabburkan pagi ni, Da'i Nizal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mula mengambil soalan-soalan, dan sebelum itu penonton suka untuk saya buat satu makluman. Jangan lupa seperti biasa untuk kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Mudah zaman sekarang Ustaz nak buat pahala, hanya di hujung jari ambil telefon anda dan kita kongsi Facebook live kami pada hari ini, mendatangkan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Dan satu makluman lagi penonton, saya kira apabila kami buka sahaja untuk pemanggil untuk bertanyakan soalan, saya kira ada baiknya satu panggilan adalah untuk satu soalan. Saya sangat hargai dan kita nak berikan peluang kepada pemanggil yang lain. Dan kepada sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz, mereka masya-Allah Ustaz, soalan-soalan sangat berkualiti. Alhamdulillah. Masya-Allah. Akan tetapi cuba kita semua, termasuklah diri saya Ustaz ya, kita menggunakan pelarasan bahasa yang betul, sama-sama kita memartabatkan bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama Ustaz, boleh? Baik, insya-Allah. Insya-Allah, jom kita jalan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan dari saudari Jura Azlin Sufyan. Soalannya adalah surah Ghafir ayat ke-73. Soalan saya, setelah diseksa dengan azab badani, kini mereka diseksa pula dengan azab jiwa. Apakah yang dimaksudkan dengan azab jiwa itu? Kita mohon pencerahan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya, saudari Jura Azlin Sufyan. Baik, ayat ini, ayat 73 ialah lanjutan daripada ayat yang kita bincangkan semalam. Kita ingatkan semula ayat nombor 70. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Orang yang mana mereka ini mengingkari Al-Quranul Karim, mengingkari kitab-kitab Allah, dan mereka mengingkari rasul-rasul Allah, maka apa yang Allah Taala akan hukum mereka? Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Allah Subhanahu wa taala akan merantai di leher mereka sambil diseret mereka. Rantai di leher, diseret pula, seret bawa ke mana? Fil hamim thumma finnar yusjarun. Akan diseret mereka itu ke dalam air panas dan kemudian dibakar dalam api neraka. Baik, maknanya 3 ayat yang kita baca semalam itu merupakan seksa fizikal. Allah akan menghukum fizikal orang yang mendustakan Al-Quran, orang yang menolak para rasul. Bukan setakat itu, pagi ini kita baca pula, setelah diberikan seksaan fizikal, tak cukup sekadar itu, diberikan juga siksa mental. Bagaimana? Allah bertanya kepada mereka, thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Dikatakan kepada mereka, mana dia berhala-berhala yang dahulu kamu sekutukan, yang kamu sekutukan Allah, yang kamu sembah di atas dunia selain Allah dahulu, mana mereka sekarang ini?
Baik, para penonton rahmati Allah, dalam ayat ini disebut sebagai thumma qila lahum. Kemudian dikatakan kepada mereka. Tidak disebut secara spesifik siapa yang kata. Baik, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Dalam ayat ini para penonton, surah Ghafir ayat 73 ditafsirkan ataupun diperincikan dengan surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas ayat nombor 62. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat nombor 62, Bismillahirrahmanirrahim, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan menyeru mereka dengan bertanya, mana dia sekutu-sekutu aku? Mana dia sekutu-sekutu yang kamu sembah dahulu, yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan kepada kalian? Maknanya ayat ini memperincikan yang mana di hari akhirat nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya. Tanya itu, dan ini Zat, bukan tanya nak tahu, Allah, tetapi tanya untuk menyeksa mental. Jadi makna inilah penyudahan yang akan berlaku kepada orang yang tidak beriman, orang yang tolak kitab-kitab Allah, orang yang tolak rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para penonton rahmati Allah, ayat-ayat 10 ayat yang terakhir ini, betul Ustaz, merupakan ayat-ayat yang memperincikan, memberikan gambaran penyudahan yang akan diterima oleh orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kita boleh tengok, saya bukan sekadar gambaran fizikal, maafkan saya, siksaan fizikal, akan tetapi sebenarnya siksaan daripada sudut mental itu sendiri, seumpama satu sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk kita pergi kefahaman yang lebih mendalam, kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikan lagi, kita sama-sama tadabbur lagi 3 ayat ini terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, surah Ghafir ini seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ini, menara kawalan surah Ghafir ini, latar belakangnya ialah surah ini diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berada di Makkah pada tahun yang ke-10. Maknanya penghujung ketika Nabi berada di Makkah. Dan kita tahu para penonton, dalam sejarah, dalam sirah, pada tahun yang ke-10 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam sudahlah minoriti, sudahlah kecil jumlahnya. Kemudian dihentam, dilanyak, diugut, diancam, ditekan, sehabis-habis tekan. Dan tentunya apabila menerima tekanan yang kuat begitu, tentunyalah bermain di fikiran umat Islam pada waktu itu, dengan jumlah kita yang kecil ni, kita diancam, diugut bunuh macam-macam ni, boleh menang ke kita ni? Bagaimana penyudahan kita ni? Tekanan demi tekanan. Tekanan demi tekanan itu. Dan ini Zat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampilkan, menurunkan surah Ghafir ini nak memberikan motivasi kepada Rasulullah dan para sahabat umat Islam pada waktu itu. Nah, sekarang ini orang kaya menekan kamu, orang yang ada kekuatan, kedudukan menekan kamu. Nah, sekarang Allah tampilkan Nabi Musa terlebih dahulu ditekan oleh penguasa yang zalim, iaitulah Firaun. Nabi Musa ditekan oleh orang korporat, orang kaya, iaitulah Qarun. Nabi Musa ditekan oleh kumpulan-kumpulan yang menyokong, yang membodek, yang mengampu Firaun. Ditekan, mereka ini menekan Nabi Musa. Nah, Allah Ta'ala tampilkan kepada Rasulullah, walaupun Nabi Musa ditekan sedemikian rupa, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabkan Firaun, mengazabkan Haman, mengazabkan Qarun. Allah menghancurkan semua itu. Maknanya ayat ini seolah-olah memang memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah untuk terus move forward, untuk terus berdakwah. Yakinlah akan datang
bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Allah penonton, seharusnya motivasi surah Ghafir ini berterusan di dalam jiwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penonton, jom kita berehat seketika, tawakuf, berzikir kembali selepas ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ghafir diturunkan 10 tahun sebelum berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Seharusnya Ustaz motivasi surah Ghafir ini yang berada semangatnya itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengalir dalam diri umat Islam pada hari ini, tekanan demi tekanan, dan dalam Al-Quran sendiri pelbagai contoh yang telah pun diberikan. Alhamdulillah, kita mohon kalau Ustaz sekiranya ada lagi sambungan berkenaan dengan tadabbur ayat seterusnya, insya-Allah. Baik, bila kita sebut ayat ini tentang akidah, bagaimana kita ambil yang pertama watak Fir'aun tadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perincian Fir'aun itu Fir'aun yang mana satu. Kalau kita dalam kajian Mesir kuno, Fir'aun itu merupakan gelaran dinasti, dan dalam sejarah ada yang mengatakan nama-nama Fir'aun ini ada 300 lebih, dan sejarah dinasti Fir'aun ini hampir masanya, tempoh garis masanya 3000 tahun lebih. Cumanya ada pengkaji yang mengatakan Fir'aun yang dimaksudkan Fir'aun yang berlawan dengan Nabi Musa ini ialah Ramses II. Itu kajian sejarah. Baik, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan secara tepat dan direct Fir'aun di dalam Al-Quran ini Fir'aun yang mana satu? Ia memberikan satu gambaran kepada kita. Allah Ta'ala nak kita ambil pengajaran. Siapakah Fir'aun itu, namanya siapa, bapanya siapa, itu tak penting. Yang pentingnya moral ataupun pelajaran yang mesti kita ambil ialah jangan berlaku sombong, angkuh, bongkak seperti Fir'aun. Fir'aun itu, sifat kefir'aunan itu boleh berlaku sampai hari kiamat. Bukan setakat boleh berlaku di Mesir, juga boleh berlaku di negara kita, negara jiran, negara di atas dunia ini, di mana tempat pun boleh berlaku watak seperti kefir'aunan ini. Apa watak Fir'aun? Yang pertama, dia zalim. Setelah dia mendapat ilham yang mana ada di kalangan Bani Israel itu akan ada orang yang mengambil tempat dia sebagai penguasa di negara Mesir itu, apa yang dia buat selepas itu, para penonton, kezaliman dia ialah dia telah mengarahkan tentera-tenteranya. Kalau dapat saja berita tahu mana-mana ibu yang melahirkan anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki, pergi ambush, pergi serang hendap rumah-rumah tersebut dan bunuh anak-anak lelaki tersebut. Allahu Akbar. Dan Fir'aun, zalimnya dia mengarahkan supaya anak-anak ataupun bayi-bayi lelaki itu dibunuh di depan ibu dan ayah masing-masing. Maknanya jahatnya dia ni. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan. Tenteranya ramai, tempoh dia berkuasa panjang, lama. Jadi menyebabkan dia lupa Tuhan. Klimaknya ialah dia mengaku dia Tuhan. Maknanya ini tema yang Allah Ta'ala nak kita belajar dalam surah Ghafir. Apa dia? Para penonton, apabila kita ada kedudukan, kita ada pangkat, kita ada jawatan, tak kiralah apa jua peringkat lah. Mungkin di dalam taman perumahan kita, di pejabat kita, kan? Jangan sama sekali sombong, bongkak, takabur dan seumpama dengannya.
Ini yang kita nak belajar pelajaran nombor satu. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat kisah yang Allah Taala nak kita belajar ini, ada satu episod yang sangat dekat untuk kita belajar ini, Zal. Iaitulah bagaimana tawakalnya bonda kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam apabila mengetahui penguasa yang zalim itu, kalau dia dapat tahu mana-mana ibu bersalin ataupun melahirkan anak lelaki akan dibunuh. Jadi keresahan seorang wanita ini, bonda kepada Nabi Musa ini, akhirnya Allah Ta'ala beri ilham kepada bonda Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa di atas peti dan meletakkan peti tersebut di atas sungai Nil, di atas sungai, kan? Jadi maknanya bagaimana bonda ini meletakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk menyelamatkan iman. Dan akhirnya jalan ceritanya, orang yang bertakwa kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Benarlah kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepada dia jalan keluar, solusi kepada masalah itu. Dan Allah akan berikan rezeki daripada pintu jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana Allah apabila dia mengikut arahan Allah itu, dan akhirnya menyebabkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai ke istana Firaun di atas tangan isteri Firaun, iaitulah Asiyah. Walaupun dalam Al-Quran tidak dinyatakan jelas nama Asiyah, tetapi hadis baginda Rasulullah yang memperincikan isteri Firaun itu namanya Asiyah. Akhirnya di tangan Asiyah Nabi Musa membesar, dan akhirnya Musa dapat kembali ke pangkuan bondanya. Maknanya tengok hebat susunan rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita dapat belajar antaranya dalam surah Ghafir. Wallahu a'lam. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu diberikan jalan solusi yang tidak disangka-sangka. Baik penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Saudari Rudi Abu Bakar Rudi. Soalannya adalah ayat 73. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Apakah maksud di sebalik berhala-berhala yang kamu persekutukan, dan siapakah mereka di dalam ayat ini? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya, Puan Rubi Abu Bakar. Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Mana dia berhala-berhala yang kamu dahulu sekutukan itu? Maknanya Allah Ta'ala bertanya kepada mereka yang ingkar kepada Allah ini. Yang ingkar kepada Allah, yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam konteks ayat ini ialah orang yang tidak beriman. Maknanya ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita lah. Tentunya jangan kita terlibat dengan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang membawa kesyirikan, percaya kepada perkara-perkara khurafat, tahyul dan sebagainya lah. Jadi ini merupakan perkara yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat pengajaran kebaikan penonton. Jom kita berzikir tawakuf seketika, kembali selepas ini. Penonton yang dirahmati Allah, surah Ghafir mengajarkan kepada kita meletakkan nilai rasa takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda akan diberi solusi penyelesaian jalan yang tidak
disangka-sangka. Baik, tanyalah Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini, Puan Nurini Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang sihat batuk. Saya nak baca satu ayat dan Ustaz tolong komen ya. Baik, silakan. Silakan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi qalu ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين صدق الله العظيم. Saya nak pantun Pak Keras. Saya hendak pergi ke pasar sambil membawa sekilo ikan. Bacaan saya tak lancar. Dapat kiranya Ustaz betulkan. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita mohon Ustaz sedikit komentar berkenaan dengan bacaan. Silakan. Masya Allah. Dan Nizal, tahniah kepada Puan Nurini kita yang sentiasa seronok dan juga sentiasa teruja, gembira, bahagia apabila membaca ayat Al-Quranul Karim. Dan tentunya inilah semangat. Apabila kita membaca Al-Quran, kita rasa bahagia, kita rasa tenang. Kerana apa? Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan pedoman kepada kita. Dan membaca Al-Quran memberikan ketenangan kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, bacaan Puan Nurini tadi baik dah, bagus sangat dah. Cuma ada untuk penambahbaikan, antaranya kadzalika yudil, dad ya, huruf dad kita tebalkan. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. Yang lain tu terbaik dah, teruskan kita berguru ya, kita bertalaqi, insya-Allah ya, semakin hari semakin baiklah bacaan kita. Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan terbukti Ustaz ya. Tanyalah Ustaz, Sabtu dan juga Ahad kita berjaya menarik minat masyarakat di luar sana untuk terus cinta dan sayang kepada Al-Quran, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini. Soalan dari saudara Zuhara. Soalannya adalah merujuk ayat 73. Bagaimana dengan manusia yang tidak menyembah berhala tetapi mereka meminta pertolongan atau memohon keselamatan kepada jin? Adakah mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana orang-orang yang menyembah berhala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Zuhara. Tentu sekali dalam akidah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, kepada Engkaulah kami sembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kerana itu para penonton rahmati Allah, sebagai contoh dan inizah ya, kita apabila kita melakukan kesalahan kita dengan Allah, jadi kita sendiri istighfar ya, astagfirullah, kita minta ampun kita sendiri secara terus, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu ada tidak perlu ada apa-apa perantaraan. Kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Kerana itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba aku, hey Muhammad, bagi tahu hambaku, bagi tahu umatmu, apabila hamba-hambaku bertanyakan tentang aku, bagi tahu kepada mereka, bagi tahu kepada kita lah, umat manusia ni. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepada aku, tanya tentang aku, bagi tahu kepada mereka, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan pasti menjawab segala permohonan mereka. Jadi maknanya dalil daripada Al-Quran ini jelas menunjukkan kepada kita mohonlah ya
bantuan, keselamatan hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Tiada perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik penonton, teruskan dengan pemanggil yang seterusnya, Tuan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Tuan Omar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Da'i Nizal dan Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Jadi begini soalan saya Tuan ni Ustaz ya. Saya nak tanyalah Ustaz. Apabila kita membaca ayat mentafsir ayat 73 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu yang dikatakan sebagai jawapan ya, kenapalah masa dulu kamu tidak menyembah kenapa tidak minta tolong dengan berhala-berhala yang kamu sembah masa di dunia dulu. Jadi makna di sini Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka-mereka yang ingkar ini. Soalan saya ni Ustaz, mereka ni berbangsa Arab dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Mereka lebih faham daripada kita yang bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni kadang-kadang kita ni tak faham bahasa Arab. Bukan kata orang, saya sendiri pun, orang lain, saya sendiri pun tak faham bahasa Arab ni. Ni Ustaz, sebab itu kita kena belajar tafsir dalam ayat-ayat ini. Apakah penyebab utama? Sama ada mereka ini tidak dapat menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apa sebab utamanya? Adakah sebab mereka ini memang dah sebati ke dengan agama nenek moyang mereka? Apakah mereka ini takut dengan ancaman ke bagaimana? Dan apa penyebab utama yang mereka amat sukar untuk menerima petunjuk Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yang ditekan gitu hebat buat kata Ustaz tadi. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyebab utama penghalang Ustaz? Silakan. Apakah penyebab utama? Jawapannya ialah kerana tidak mahu tunduk kepada Allah dan tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah ataupun baginda para nabi dan para rasul. Maknanya ego lah. Ya, ego, takabur, tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Kerana itu kalau kita tengok dalam konteks Nabi Musa, setelah Nabi Musa membawa ayat-ayat Allah, membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka reject dan inizal. Bukan setakat mereka tolak wahyu ataupun ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan pula mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat demi mukjizat ditunjukkan kepada Nabi Musa untuk dipertonton, diperlihatkan, untuk mematikan hujah mereka itu. Antaranya ialah tongkat Nabi Musa itu apabila dilempar, ya, ular yang kecil, tongkat yang kecil itu bertukar menjadi ular yang kecil, boleh memakan ular yang besar. Maknanya itu merupakan mukjizat. Antaranya Allah Ta'ala mahu menunjukkan kepada Bani Israel itu, khususnya pengikut Firaun, tetapi mereka menolak juga. Jadi bila dua perkara ini mereka tolak, akhirnya turunlah bala, azab daripada Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Karena itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkait apa yang Tuan Haji Omar Abdul Majid sebut tadi, saya teringat dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bertanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah Taala suruh kita lihat, tidakkah kita melihat apa yang telah berlaku kepada kaum Ad? Dan satu lagi kaum dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr juga, iaitulah kaum Thamud. Kaum Ad, kaum Thamud. Kaum Thamud ialah kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Nabi Hud. Baik, apa yang berlaku kepada kedua-dua kaum ini, para penonton? Hebat kedua-dua kaum ini. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Yang pertama, kalau kaum Thamud itu, kaum Thamud, Allah Ta'ala bagi kepada mereka kekuatan fizikal dan ini, Zah. Fizikalnya kuat. Kalau bahasa hari ini kita kata very muscular. Sadar lah. Sadar bahasa hari ini, para penonton. Sadar. Dia boleh angkat benda-benda batu berat, batu yang besar ni boleh main-main je. Maknanya dia kuat tubuh badan. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kepada mereka teknologi dan ilmu yang tinggi. Sebagai contoh, kaum Thamud, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Mereka boleh memahat bukit-bukit
bukit-bukit besi, bukit-bukit tu mereka boleh pahat jadi seperti hotel ataupun kediaman mewah 5 bintang. Teknologinya, arkitekturnya mereka hebat. Tetapi kekuatan ilmu, kepakaran, teknologi yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu menyebabkan mereka ini makin jauh daripada Allah. Mereka tak nak sujud kepada Allah, mereka tak nak menerima wahyu ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh dan Nabi Hud. Jadi maknanya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu tidak menyebabkan mereka rukuk, mereka sujud, tidak menyebabkan mereka terima risalah iman itu, sebaliknya menyebabkan mereka makin jauh, mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kita nak belajar daripada kaum-kaum ataupun watak-watak terdahulu yang Allah tampilkan dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran. Kerana itu para penonton rahmati Allah, klimaknya bagaimana kaum Thamud ini, kaum Nabi Saleh, setelah Allah Ta'ala uji mereka, bagaimana Allah munculkan di hadapan mereka daripada bukit yang keras itu seekor unta mukjizat. Ujian demi ujian yang datang berlalu, saya, Masya Allah. Dan pentingnya kita untuk mengambil ibrah pengajaran yang begitu banyak dalam buku manual kehidupan kita. Baik penonton, kita nak hadamkan ilmu, tawakuf seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyalah Ustaz kembali. Penonton, kita masih lagi di dalam surah Al-Mu'min ataupun nama lainnya adalah surah Ghafir. Sila rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman halaman 1259. Penonton, Ustaz, kita nak beri satu tamparan kepada penonton kita perihal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita mengkaji, Ustaz, macam mana Ustaz sebut tadi, perihal berkaitan dengan Petra Jordan ataupun juga dikenali sebagai Madain Saleh, nak dikatakan alangkah berkesannya proses kita membaca Al-Quran ini dan kita mengkaji kesan-kesan peninggalan sejarah itu masih ada di atas muka bumi ini. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan lagi perihal berkaitan dengan kisah terdahulu. Silakan Ustaz. Baik, para penonton, kita sambung balik tadi tentang kisah kaum Nabi Saleh atau kaum Thamud. Dalam surah Al-Fajr, antaranya Allah Ta'ala sebut perkara ini supaya kita perhatikan apa yang telah berlaku kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Baik, kaum Thamud ini para penonton, bagaimana kaumnya mereka lalai, mereka menolak hidayah, mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Akhirnya seperti yang saya sebut tadi, bagaimana Allah Ta'ala datangkan mukjizat daripada bukit yang berdiri tegak itu, kukuh itu, tiba-tiba dijelmakan seekor unta mukjizat. Jadi para penonton sekalian, unta tersebut hidup bersama dengan kaum Thamud ini ada peraturannya. Ada giliran di sebuah perigi itu, apabila giliran unta tersebut minum air perigi, kaum Thamud ini tak boleh minum air perigi, tetapi masih boleh minum susu unta tersebut. Maknanya dalam apa situasi, kaum Thamud ini tidak rugi apa-apa, masih boleh minum lagi. Baik, para penonton, klimaknya apa dia? Kaum Thamud ini telah membunuh unta mukjizat tersebut. Allah. Lalu dia kata apa? Wahai Saleh, mana dia azab yang kamu katakan sebelum ini? Mana dia azab yang kamu katakan itu kepada kami? Tak ada pun, kami dah bunuh dah unta mukjizat ini. Unta ini kami dah bunuh dah. Mana dia unta tersebut? Mana dia mukjizat tersebut? Para penonton rahmati Allah, akhirnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan kaum tersebut diazab, dan waktu itulah Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, alangkah baiknya kalau kamu ikut nasihat yang aku sebutkan dahulu.
Jadi para penonton rahmati Allah, pengajaran dan pelajarannya, marilah apabila kita mengambil ataupun membaca Al-Quran, kita mengambil iktibar dan kita ikut apa yang telah diwahyukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kerana itulah pedoman yang membawa kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Afala yanzuru, tidakkah kita melihat tentang bukti-bukti peninggalan yang masih ada di atas muka bumi Allah Taala ini. Baiklah penonton, kita teruskan dengan pemanggil kita insya-Allah, Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Izzah dan juga Ustaz Tarifi. Ya, Tuan Ilyas. Alhamdulillah. Soalan saya begini, dalam ayat 73 tu, adakah ayat tersebut ditujukan pada kaum-kaum yang terdahulu ataupun kepada pada mereka yang masih lagi yang menyembah berhala pada zaman kita ini? Itu soalan pertama. Soalan kedua, apakah peranan kita ni pada hari ini yang ada masih lagi jiran-jiran yang bukan beragama Islam ni, masih lagi yang menyembah berhala? Apakah peranan kita? Masa dulu kita tahu diberi risalah dan juga rasul untuk menyampaikan dakwah. Bagaimana dengan peranan kita pada hari ini? Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Ilyas yang bertanya. Tentu sekali Al-Quran, maha hebatnya Al-Quran kalam, kata-kata Allah, kalam Allah ini perkara yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala telah ceritakan antara babak-babaknya yang akan berlaku inilah. Maknanya yang akan berlaku antaranya nanti Allah Ta'ala akan bertanya. Seperti ayat nombor 73 yang kita bacakan pada siaran pada pagi ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kerana itulah menjadi tugas kita semua untuk kita menyampaikan dakwah. Menyampaikan risalah Islam kepada semua orang. Menyampaikan keindahan Islam kepada semua orang. Ya, biarlah orang terpaut dengan keindahan Islam dengan akhlak kita. Cara kita bercakap, cara kita menyantuni, cara kita melayani tetamu, ya, cara kita berinteraksi dan seumpamanya. Biarlah ya ayat Al-Quran yang mesti kita pegang para penonton dalam hidup kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini apa tafsirannya para penonton? Dengan cara yang menyukakan hati orang dan kena pada waktu dan tempat situasinya. Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila kita berdialog ataupun berinteraksi, berdialoglah dengan kaedah cara yang paling baik, sudut hujah dan seumpamanya. Jadi saya kira inilah tanggungjawab kita semua untuk kita menjadi duta-duta Islam yang menceritakan keindahannya Islam, khususnya ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baiklah penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya dari saudari Sal Rasid Cikci. Soalannya merujuk ayat 74. Adakah dalam ayat ini juga menyatakan mereka sanggup berbohong dan tidak mengaku salah akan kesyirikan mereka dahulu dengan memberikan berbagai-bagai alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cikci. Beliau selalu bertanya ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ayat nombor 74. Ayat nombor 74 ini Allah Taala merakamkan inilah lumrah manusia yang suka mencari dalih dan suka mencari alasan. Khususnya apabila kita berada dalam keadaan tersepit, kita berada dalam keadaan kesempitan, waktu itu kita akan cuba mencari apa juga dalihan, alasan untuk menyelamatkan diri kita. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata ni, dia tak mengaku. Dia kata, mereka menjawab kepada Allah, benda-benda itu telah hilang lenyap daripada kami. Tak ada dengan kami pun sekarang, wahai Allah. Dan dahulu kami tidak
tak pernah menyekutukan kamu, wahai Allah. Maknanya ini Zal, ayat ini Allah Ta'ala merakamkan bagaimana inilah lumrah manusia apabila berada dalam keadaan kesempitan tersepit. Inilah yang kita akan cuba mencari dalih, alasan dan sebagainya. Samalah kita hari ni kan. Betul, Ustaz. Kalau kita waktu kecil-kecil dulu kan, kalau mak kita dapat kenal pasti kita buat satu kesalahan. Siap. Habis. Kita akan cari seberapa banyak alasan-alasan untuk melindungi diri kita. Jadi, maknanya apa? Kita belajar daripada ayat ini, marilah kita akur dan ikut Al-Quranul Karim supaya kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak berdalih, Ustaz, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum, Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai. Ya, Tuan Haji. Selamat pagi ni. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Sihat afiah. Amin. Baik, persoalannya daripada ayat 73 Ustaz dan Dai. Dia kata mula-mula dia sembah berhala, dia tak nak sembah Tuhan. Tetapi setelah berhala tu hilang, tak tahulah siapa yang hilangkan. Mungkin Allah Ta'ala cabut. Kau tak nak sembah aku, akan sembah berhala lah. Sekarang kau nak minta tolong pula dengan aku. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Berhala tu siapa yang cabut? Adakah Allah Ta'ala memang hilangkan supaya dia tak ada pegangan yang untuk menyembah aku balik? Saja soalan ni pagi ni Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya seperti yang kita sebut tadi, situasi ini ialah situasi di hari akhirat nanti. Orang yang mensyirikkan Allah di hari akhirat, mereka berdalih sahaja, mencipta alasan sahaja. Mereka kata apa? Qalu dallu anna. Yang kami sembah dulu tu tak ada dah sekarang, wahai Allah. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Dan dulu ya Allah, kami tak minta tolong dan kami tidak sembah mereka itu pun. Maknanya ini sekadar kita sebut sebagai ucapan mereka untuk mencipta alasan untuk menyelamatkan diri sahaja pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu telah pun terlambat. Kerana apa? Di atas dunia mereka hidup dengan penuh kesombongan, mereka hidup dengan penuh keangkuhan. Ini yang menyebabkan petunjuk bahawasanya inilah azab yang akan mereka terima di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terpelihara. Amin. Baik, soalan seterusnya Facebook Mazni Hasan merujuk ayat ke-74. Soalan saya, jika seorang non-Muslim itu semasa hayatnya banyak melakukan kebaikan dan sangat dermawan, adakah segala kebaikan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan simpan dahulu sehinggalah dia mengucap syahadah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan pahalanya itu? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya syarat amalan kita ini diterima oleh Allah ialah kita ini beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu menjadi prasyarat amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apabila kita tidak mengucap syahadah, tidak beriman kepada Allah, dalam Al-Quran menyatakan amalan kebaikan itu hanya di sisi Allah sebagai haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan sahaja. Jadi ini yang menjadi tentunya peringatan kepada kita semua betapa berharganya syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana itu Dai Nizal dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang kita sebut tadi ya, surah Ghafir ini surah yang mana Allah Taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdepan dengan tentangan di waktu puncak. Kerana itu dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari telah melaporkan bagaimana seorang sahabah yang bernama Arwah, dia bertanya kepada sahabatnya yang lain, Amr bin As radhiyallahu anhu. Urwah ni bertanya kepada Amr bin As, apakah perkara yang paling dideritai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah? Maka Amr pun berkata,
ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di hijr Kaabah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah ni datang, dia belit dengan seutas kain dan dia mencekik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kan betapa bencinya mereka ini, marahnya mereka ini kepada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq datang, ya, telah dengan sekuat hati menarik tangan Uqbah tadi. Jadi maknanya ayat nombor 28 di dalam surah Ghafir ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maknanya dalam hadis ini memberikan petunjuk betapa beratnya tugasan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat kepada ketika itu. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya para penonton, tentunya kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, ya, dalam konteks keluarga, jangan pernah letih untuk kita menyampaikan nasihat kebaikan kepada anak-anak cucu kita. Kerana apa? Nak mengambil semangat daripada surah ni. Surah ini memberikan semangat yang berkobar-kobar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah. Mungkin Nizal, para penonton kita hari ini yang menonton, mungkin ya para isteri yang menonton, ada yang mengeluh sedikit, Allah, suami aku ni bila nak berubah, kan? Bila nak itu berubah. pun dakwah juga Ustaz, ya? Ya, itu pun dakwah, maknanya terus berdakwah. Usaha seorang isteri sebenarnya. Ya, terus kita tunjukkan kebaikan, jangan berhenti, kerana insya-Allah pintu hidayah itu akan diberikan, akan dibuka mudah-mudahan. Kalau suami kita tak berubah minggu depan, dia berubah 2 minggu lagi. Kalau tak berubah 2 minggu lagi, mungkin berubah sebulan lagi. Kan? Maknanya kita terus buat kebaikan, insya-Allah pasti Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Pasti dan pasti, insya-Allah. Ustaz, jadi kita mungkin boleh sentuh sikitlah Ustaz, perihal berkaitan dakwah. Kadang-kadang orang asyik fikir, dakwah ni hanyalah untuk golongan agamawan semata-mata. Sebenarnya macam mana tu Ustaz secara generalnya? Masya-Allah, pada pagi ni susah ke Ustaz kita nak berdakwah? Macam tu. Okey, soalan yang baik. Para penonton, berdakwah ini bukan tugas para ustaz agamawan semata-mata. Man dalla ala khairin, siapa yang tunjukkan kebaikan, tunjuk dengan akhlak, tunjuk dengan kata-kata, ya, itu juga dakwah. Dan alhamdulillah para penonton, kami bersiaran pada pagi ni, kan, kita di depan kita ini ialah tim produksi, ya, juru kamera, ada tim produksi penerbitan. Maknanya kita, apa yang saudara-saudari tonton pada pagi ni sebenarnya bukan tugas saya secara solo, tetapi secara pasukan, dan kita semua berkongsi pahala, berkongsi saham pahala. Kalaulah pada pagi ni para penonton ada satu kebaikan yang tuan-tuan perempuan dapat, tuan-tuan amal, Allah, kita kongsi saham pahalanya sama-sama. Yang tonton kita Facebook sekarang ni, betul Ustaz, Iniza, mereka kongsi. Masya Orang Allah. lain pula dapat kebaikan, kita kongsi kebaikan. Kenapa? Dakwah ini ialah mengajak orang kembali kepada fitrah. Jadi kita buatlah sekadar kemampuan kita, tak rugi kita berdakwah. Wallahu a'lam. Tidak pernah rugi kita dalam melakukan suatu perihal dakwah. Masya-Allah penonton, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Seruan siapa yang lebih baik melainkan seruan itu mengajak untuk terus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh umat Islam. Penonton yang dirahmati Allah, Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Banyak lagi kisah ibrah pengajaran yang sangat menarik dalam Al-Quran akan kami kongsikan kepada anda. Hadamkan ilmu, jom kita berzikir. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan tahniah saya ucapkan kepada penonton semua kerana anda berjaya sekali lagi duduk di dalam majlis ilmu online, Ustaz ya. Ataupun ada yang melihat kita di ruangan Facebook. Masya-Allah, hari ini kita masih lagi dalam topik kita tafsir dan taranum. Kita tadabbur surah Ghafir ataupun nama lainnya adalah surah Al-Mu'min, dan fokus kita pada pagi ini adalah 3 ayat, iaitu ayat yang ke-73, 74 dan yang terakhir sekali adalah 75. Penonton, jom kita raikan pemanggil kita untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ismail Maisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Silakan tuan soalannya. Jadi pagi ini Ustaz, saya nak cuba bertaruh lampu Ustaz ya. Minta Ustaz membetulkan bacaan saya. Silakan Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'an kadzalika yudhillul kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, semakin bertambah seronok Ustaz. Saya yakin dan saya yakin platform Tanyalah Ustaz kita berjaya menarik minat masyarakat luar sana untuk sama-sama tadabbur, cinta dan seronok mereka dalam membaca Al-Quran. Ustaz, saya nak tanya sikitlah Ustaz, agak-agak lagu apa tadi Tuan Haji belanja? Masya-Allah, Tuan Haji Ismail kita ni baca tadi, saya gambarkan ini seperti Wakil Negeri Selangor dah ni. Masya-Allah, amin. Kerana beliau baca lagu Bayati, Taranum Bayati. Jadi maknanya selalunya kalau lagu Bayati ni kata dalam musabaqah, dalam pertandingan, dia lagu pembuka dan lagu penutup. Lagu Bayati. Jadi masya-Allah, suaranya suara yang merdu, suara yang sedap. Kalau untuk penambahbaikan, qalu dallu anna ballam. Ballam, perkataan ballam itu mim dia bukan huruf bukan huruf dentak, bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 sahaja, qaf, ta, ba, jim, dal. 5 ini sahaja. Selain daripada 5 ini bukan huruf qalqalah. Maknanya jangan dentak. Maknanya balam nakun yang Tuan Haji tersebut tadi, balam, bunyi ma tu. Jadi jangan bunyi ma tu ya. Balam nakun. Yang lain tu subhanallah. Motivasi kepada kita semua para penonton, tahniah kepada Tuan Haji Ismail tadi dan kita semua. Nabi SAW sebutkan kepada kita, khairukum, seafdal kamu, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mengaji Quran, yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau boleh kita nak duduk dua-dua ni, kita mengaji dan kita mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Inilah sebaik-baik manusia kata Nabi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, formula untuk huruf qalqalah teringat saya. Mungkin Ustaz boleh betulkan saya. Baju dah kotor. Betul. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Masya-Allah. Cara mudah ingat tu ya. Cara mudah ingatlah, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil seterusnya, Puan Siti Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Puan silakan. Saya Siti Rohani Musik dari Banting. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tapi bukan nak membaca Quran lah. Ni bab Quran lah juga. Macam ni soalan saya.
saya ada 10 buah Quran dalam rumah. Katanya kalau tak dibaca, rumah tu macam kuburan lah, sepi, tak ada baca Quran kan. Jadi saya baca satu aja, yang 9 lagi jarang tak baca, sebab sediakan untuk anak-anak balik aja yang Quran yang 9 lagi tu. Saya baca satu aja. Adakah kita mendustai Quran? Dan benarkah di akhirat nanti Quran yang tidak dibaca tu disimpan aja, dia akan menuntut kenapa aku tidak dibaca, begitu ya? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz jawapannya. Masya Allah, Puan Siti Rohani ni dia seorang ibu yang mana yang sangat prihatin dengan Al-Quran. Allah. Cara soalan Puan Siti Rohani ni maknanya Masya Allah, perasaan prihatin, bimbang, resah kan, maknanya ada 9 buah Al-Quran dalam rumah tapi kita baca sebuah sahaja. Boleh ke Ustaz? Masya Allah, jarang orang nak fikir macam ni kan. Jadi tahniah Puan, tak apa, dah baca satu Quran tu dah kira kita baca dah tu ya. Tidaklah kata bila ada 10 buah kena buka 10 buah Quran semuanya, tidak, buka satu pun kita baca tak ada masalah. Mungkin ada ketikanya kita membaca Quran dengan kita melihat mazhaf, ada ketikanya kita tak melihat mazhaf, tak mengapa. Yang paling penting Al-Quran dibacakan di dalam rumah kita. Bila ada banyak buah Al-Quran tu biasalah kan, untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk adik-beradik kita, jadi tak mengapa. Jadi Puan baca Quran tu di rumah, Masya Allah, itulah sebenarnya yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita merahmati ataupun membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Mudah-mudahan akan hadirnya doa-doa daripada malaikat rahmat dan seumpamanya. Dan yang kedua tadi, Al-Quran akan menuntut kepada kita. Jadi ini ada kaitan dengan ayat yang kita baca semalam. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka di atas dunia ini hidup mereka akan disempitkan. Al-Imam Ibn Kathir mengambil pandangan Ibn Abbas, maksud dunia disempitkan itu, satu, dunia kita ni rezeki kita sempit, kita jadi gelisah, kita jadi tak bahagia, tak seronok. Dan yang kedua, di alam barzakh, alam kubur kita pun akan disempitkan. Dan di hari akhirat, orang yang berpaling daripada ayat Al-Quran, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Jadi, apa yang kita nak belajar daripada ayat ini, marilah kita baca Quran, kemudian kita membaca terjemahan dan tafsirnya. Dan tentunya bila kita baca Quran, hadirkan perasaan insaf ya. Apabila kita membaca ayat-ayat tentang syurga, hadirkan semangat motivasi untuk kita terus beramal-amal soleh ini. Kerana apa? Kita semua nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Taala turunkan Al-Quran secara beransur-ansur untuk menjadi ubat kepada jiwa sakit rohani kita. Dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, penonton teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya dari saudara Muhammad Izzuddin. Ya. Soalannya merujuk kepada ayat 75 Ustaz. Ya. Mereka golongan yang bersukaria sehingga hidup dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah golongan tersebut kita boleh katakan mereka mempunyai sifat kufur nikmat kepada Allah sehingga kan apabila disuruh untuk belajar Al-Quran mereka menolaknya, bahkan mereka terjebak dengan melakukan amalan yang syirik? Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, ayat nombor 75 ni para penonton yang dirahmati Allah memang betul-betul beri peringatan kepada kita semua. Hidup di atas dunia ini, kita mesti ingat dunia bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Sebaliknya dunia ini merupakan tempat untuk kita meninggal. Transit. Ya, transit untuk kita berpindah alam yang seterusnya, iaitulah alam barzakh ataupun alam kubur. Dan selepas itu alam akhirat. Maknanya di sini ialah memang tempat untuk kita meninggal. Maknanya kita kena ingat bahawasanya tempat dunia ini bukan selama-lamanya kita duduk atas dunia ini. Ya,
Sebaliknya, dunia yang sementara ini tempat untuk kita menanam amal sebanyak-banyaknya, nak bawa bekal untuk hari akhirat nanti. Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu, kata Allah, iaitulah takwa. Jadi para penonton sekalian, mai kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya berkata benar, tidak menipu orang. Rasulullah akhlaknya akhlak yang baik, akhlaknya masya-Allah, akhlak yang Allah Taala sendiri iktiraf akhlak Rasulullah. Jadi penonton, apa yang kita nak belajar pagi ni? Nombor 1, kita jangan tipu orang. Yang paling mudahlah Da'i Nizal, contoh kalau kita meniaga betul-betul, ya. Bila kita jual, ya, apa-apa produk di dalam talian, sebagai contoh di Facebook, di Instagram, apa yang kita tunjukkan, ya, iklan itu pastikan yang sampai kepada pembeli kita benda yang sama, ya, kualitinya yang sama. Jangan digambar promosi lain yang sebenarnya indah khabar dari rupa. Allah. Ya, jangan kita buat penipuan begitu. Apatah lagilah scam orang, tipu orang, ya, menggunakan gambar-gambar tokoh-tokoh pendakwah, tokoh-tokoh yang ada di media hari ini, guna gambar tanpa sedar, kemudian letak pelaburan. Siapa nak ambil, siapa nak masuk, silakan. Da'i Nizal pun pernah terkena kan? Pernah terkena, Ustaz. Pernah terkena. Jadi jangan kita menipu orang, scam orang, berdosa. Ya, kenapa? Ini tempat dunia sementara. Ya, itu satu. Yang kedua, para penonton yang dirahmati Allah. Abdullah bin Salam, sebelum sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bila dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu benda istimewa yang dia sebutkan tentang Rasulullah. Selepas ini saya sambung. Lepas ni saya mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, tapi kita tahan dulu cerita ni Ustaz. Kita nak pancing supaya anda semua terus kekal setia bersama dengan kita. Baik, sebelum tu Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya, Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Nizal, apa khabar? Khair, alhamdulillah Puan. Teruskan soalannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Hayati. Ya, dalam ayat ni Ustaz, kita tengok ada bersukaria tu kan. Jadi Kak Ayat nak tanya, bagaimanakah bersukaria yang dibenarkan syarak? Dan lagi satu tentang bila kita nak meraihkan kegembiraan dengan kita bersyukur, kita selalunya bersedekah. Tapi yang Kak Ayat perhatikan, kita ni dah nak masuk Ramadan, tapi Kak Ayat nak minta sedikit pandangan Ustaz. Biasanya dalam bulan Ramadan kita selalu meraihkan anak-anak yatim, dan biasanya kita membiarkan mereka bila dah terlepas daripada maknanya bukan dalam bulan puasa kita seolah-olah macam mengabaikan. Jadi bila dalam bulan puasa ni masing-masing pakat berebut-rebut nak menaja anak-anak yatim ni. Jadi Kak Ayat minta sedikit pandangan dari Ustaz. Dan lagi satu tentang disesatkan Ustaz. Kak Ayat nak tahu mengapakah setelah diberi hidayah seseorang itu Allah tarik pada hidayah tu. Adakah itu termasuk dalam golongan yang disesatkan? Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan berbeza. Masya Allah. Nak tahu apakah jawapannya dan satu cerita? Penonton terus kekal setia. Jom berzikir dahulu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kerana apa? Syukur kerana rezeki tu bukan dalam bentuk duit semata-mata Ustaz ya. Sebenarnya mungkin ada yang baru saja duduk atas kerusi dekat mana-mana restoran. Tengok ada, tanyalah Ustaz. Dapat ilmu pagi ni. Rezeki tu, ilmu tu satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita nak berbalik kepada soalan pemanggil kita, Kak Ayat, perihal berkaitan dengan anak yatim. Kita adakah melakukan amal kebaikan secara bermusim, dan yang seterusnya perihal berkaitan dengan hidayah. Silakan. Baik, pertama sekali Kak Ayat, terima kasih Kak Ayat, soalan yang sangat baik. Yang pertama,
apabila kita mendapat nikmat, kita dapat contoh naik pangkat, kita dapat kejayaan, anak-anak kita dapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan, apakah kita tak boleh bergembira? Jawapannya, kita boleh bergembira. Ya, boleh bergembira. Kerana apa? Gembira, seronok, happy ni ialah fitrah manusia. Caranya bagaimana? Antaranya diajarkan dalam agama, kita sebut hadza min fadli rabbi. Apa yang aku dapat ni semuanya datang daripada Tuhanku, kelebihan Tuhan aku. Jadi kita menyandarkan apa yang kita dapat ni semuanya datang daripada Allah. Satu. Yang kedua, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyebut kalimah alhamdulillah. Nombor 3, dengan kita dapat nikmat, apabila kita bersyukur, ya, sebenarnya Allah Ta'ala akan beri, tambahkan lagi nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Para penonton, nak syukur ni bagaimana? Antaranya kita bantu orang lain. Ya, inilah antaranya yang jadi akhlak Nabi sebenarnya. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penonton, sangat pemurah Rasulullah. Apabila seseorang yang minta kepada Nabi, dia minta sesuatu kepada Nabi, Nabi akan bagi. Kalaulah benda tu tak ada pada Nabi, Nabi suruh pergi beli, pergi ambil tempat lain, Nabi yang bayarkan benda tersebut. Maknanya orang itu, contohlah, benda tu tak ada pada Nabi, Nabi kata pergi ke kedai tersebut, tempat tu ambil, atas nama aku kau berhutang. Maknanya sampai tahap tu, baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat orang, menyempurnakan hajat orang. Jadi kerana itulah para penonton, kita mestilah menjadi orang yang bila kita dapat nikmat, kita makin rajin bersedekah, makin rajin bantu orang. Jadi ada kaitan juga tadi tentang kita nak bantu anak yatim, nak bantu orang fakir miskin. Jangan sekadar di dalam bulan Ramadan sahaja. Cantik dah bulan Ramadan tu, cantik dah. Ya, kenapa amalan kita akan dilipat gandakan. Jadi yang kita buat di dalam bulan Ramadan itu, jangan lupa kita teruskan. Kerana itulah dalam hadis ini Zal, Nabi SAW menyatakan setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Malaikat pertama dia doakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tolonglah bagi ganti yang lebih baik, yang lebih besar kepada orang yang berinfak ini. Jadi kerana itulah kan, kalau kita nak ambil sempena hadis ini, setiap pagi ataupun setiap hari lah ya, ataupun bila-bila masa lah ya, kita bersedekah, kita infak dengan duit ringgit, harta yang kita ada, pada waktu itu malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita. Jadi kita nak suburkan budaya bantu infak wakaf ini sepanjang waktu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah, wallahu a'lam, mudah-mudahan. Amin. Baik, teruskan dengan soalan Facebook seterusnya, saudari Ana Karnina. Soalannya adalah merujuk ayat 75. Apakah penyesalan datang kepada mereka pada hari kiamat kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dunia, kerana bangga dan bermegah-megah melakukan maksiat dan kemungkaran? Soalan kedua, bagaimana dengan ahli maksiat sempat bertaubat? Adakah dosa mereka automatik terhapus tanpa dihisap? Silakan Ustaz. Masya Allah, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Kifli. Al-Kifli, tuan-tuan, dia memang terkenal orang yang buat maksiat, berzina dan sebagainya. Dalam satu ketika, bagaimana ada seorang wanita yang datang bertemu dengan Al-Kifli ini nak minta duit. Al-Kifli dia bagi syarat, kamu nak duit aku boleh, tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Para penonton, dalam hadis Nabi nyatakan, ketika saat posisi betul-betul untuk berzina itu, tiba-tiba wanita tadi menangis. Teriak dia, menangis. Jadi Al-Kifli kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, wanita tu kata, saya tak sanggup buat benda ni. Saya tahu benda ni berdosa, benda ni salah. Zina itu salah, berdosa. Tetapi apakan daya, aku perlukan duit. Para penonton, hidayah Allah sampai tepat pada waktunya kepada Al-Kifli. Pada waktu itu, bila dia tengok wanita itu menangis, dia pun jadi bermuhasabah diri dan dia pun insaf. Dia kata, nah, kamu ambillah duit ini, kita tak payah berzina, kamu ambil duit ini, tak payah berzina, ambil duit ini, kamu guna untuk keluarga kamu. Para penonton, diringkaskan cerita dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan, malam itu, Al-Kifli meninggal dunia. Malam tu Al-Kifli meninggal dunia. Nabi kata,
ditulis di depan pintu rumahnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengampunkan dosa-dosa kamu, wahai Al-Kifli. Maknanya tengok, last minute dah tu. Last minute di penghujung hari kemuncak ataupun penghujung hari-hari terakhir, Al-Kifli insaf, muhasabah diri, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Dia insaf, dia kata aku tak nak dah buat dosa ini. Malam itu dia meninggal dunia. Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, berdasarkan kisah Ustaz ni, pengajaran yang boleh kita ambil anytime, kita boleh dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah Ustaz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Penonton, jom kita dengar 3 pengajaran ayat untuk pagi ini. Silakan. Baik, untuk 2 episod kita, khususnya pada pagi ini, 3 pengajaran. Yang pertama, dalam hidup ini jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkak, kerana semua ini akan menghancurkan kita. 1. Yang kedua, marilah kita berpegang teguh kepada iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nombor 3, dunia adalah tempat persinggahan, dunia adalah tempat untuk kita mengumpul seberapa banyak amalan-amalan kita untuk kita bawa ke negeri akhirat. Wallahu alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah ibu bapa kami seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam memperelokkan amalan ibadat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau jemputlah kami, ya Allah, masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, antaranya ya Allah, melalui pintu ahli majlis ilmu dan majlis zikir. Mudah-mudahan, ya Allah, apabila kami mentadabbur ayat-ayat suci-Mu, ya Allah, Engkau memberikan rahmat dan pedoman kepada kami dunia dan akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Penonton, kita tanggung majlis ilmu kita Ustaz ya. Pengajian Al-Quran kita, tafsir dan taranum dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, seperti biasa, penonton jangan lupa esok tanyalah Ustaz. Anda akan bersama dengan moderator kita Da'i Azri dan juga panel Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Tajuk topik adalah ibadah tanah pusaka banyak nama. Tanah pusaka banyak nama, satu topik yang sangat menarik. Penonton jangan lupa, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.